Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kekeluargaan diucapkan kepada semua penonton-penonton live FB LPN Johor. Bertemu kali ini kita sekali lagi dalam live kali ini ya, dan seperti biasalah Cafe 18 kali ini membawa tajuk Gelora Cinta Remaja dalam mengejar cita-cita, ya. Okey, agak menarik tajuk hari ini. Baik, sebelum itu pada hari ini saya membawa khas tetamu iaitu jauh dari seberang tambak kiranya. Okey, selamat datang kepada Encik Faizal Zainal ataupun lebih mesra dikenali sebagai Kapten Motivasi. Terima kasih. Okey, baik. Apa khabar? Kap, boleh saya panggil Kap ataupun nak kena panggil Encik Faizal? Rasa better Cap kot. Cap. Lagi sinonim dengan watak kan. Okay. Kita pun santai kan hari ni betul. Boleh santai InsyaAllah boleh. So kembali kepada penonton-penonton, kita masih lagi dalam PKP di Johor baru ni. So kepada penonton-penonton, adik-adik, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, so jaga kesihatan, jaga SOP yang telah diberikan tahu oleh kerajaan kepada kita. So stay safe, kita boleh menang. Okay, baik. Kembali kepada Encik Faizal kita ataupun Kapten Motivasi. Yes. Baik. Boleh tak kita kupas sikit tentang diri ataupun sejarah konsultan syarikat Encik Faizal? Boleh tak? Boleh. Kita kenalkan dululah ya syarikat Encik Faizal ni, konsultan destination ya. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih saudara Aizat. Sebelum tu saya ada nampak komen yang beri salam kat saya. Jadi saya jawab dulu. Waalaikumsalam kepada semua yang beri salam tu lah. Okey, untuk pengetahuan penonton mungkin kenapa hari ni saya tak berpakaian lengkap sebab biasalah keadaan waktu sekarang agak panas. Jadi minta maaf kalau saya pakai agak simple. Okey, sebelum tu PPKN sinonim dengan unit remaja KPAT ni. Sebelum saya nak meneruskan cerita pasal Teen Nation, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mentor-mentor saya yang masih berada di PPKN. Okey, seperti Dr. Azimah, Puan Zakiah, lagi Encik Nati yang sudah pun berpindah di negeri lain, dan ramai lagi lah yang kalau saya nak sebut memang ramai sangat, dan mereka semua adalah mentor-mentor saya ketika saya banyak belajar, ketika saya datang kursus-kursus dan sebagainya. Jadi kalau yang mana saya sebut tadi, kalau say hi boleh say hi, dan juga kawan saya sendiri yang sekarang sudah menjadi pegawai takbir di situ, iaitu Wan Aida Mainurah. Assalamualaikum. Okey, baiklah, Teen Nation terdetiknya saya untuk buat Teen Nation ni sebenarnya kita nampakkan banyak sekarang konsultansi yang dah banyak, tapi saya terfikirkan sesuatu yang lebih unik lah. Dan sebenarnya Teen Nation ni masa pada awalnya kami hanya memulakan untuk buat motivasi ceramah je, tapi setelah kita punya team, saya punya team sendiri di belakang tabir saya banyak yang berpengalaman untuk banyak lagi buat selain daripada ceramah motivasi. Jadi kami ada buat event management apa semualah, banyak program-program yang selain daripada hanya ceramah. Okey, itu je kot. Kalau tidak banyak lebar saya cerita sampai 1 jam dah pasal Teen Nation je. Okey, alright. Okey, tak apa. So Cap, so jadi maksudnya Teen Nation ni dah sinonim lah dengan remaja, betul tak? Ya, betul. Okey, baiklah. Cap, saya tengok penampilan Cap dengan suit Adiwira, orang kata Adiwira. Superhero. So apa sinonimnya suit Cap yang dibawa khaskan oleh Cap ni dengan remaja ataupun dengan motivasi remaja? Alright, okey, kalau kita tengok banyak dah kalau kita tengok pakar-pakar motivasi, doktor-doktor, PU, dai lah, ustaz-ustaz memang banyak. Tapi so far saya rasa belum lagi kot. Saya tak tahulah kalau ada tapi saya tak nak membanggakan diri ke apa. Tapi kalau katakan superhero yang memberikan motivasi, tak banyak. Dan juga kenapa Captain America, tapi saya tak naklah sebut America, figura warna biru ni lah sebab kalau kita tengok kita Avengers Captain, dia banyak sangat memberikan motivasi kepada kumpulan dia.
Okay, sebelum berlawan, dia tak pernah mengaku kalah. Dia memberikan satu benda yang positif. Sinar positif itulah yang saya nak terapkan sebagai seorang kepimpinan yang tidak mengaku kalah, tapi mempunyai dalam masa yang sama mempunyai kepimpinan yang tinggi, ilmu, dan juga sesuailah dengan kebanyakan yang saya rasa ramai kot yang minat pasal rasa superhero ni betul, juga. Saya pun salah seorang peminat dan tak pernah miss sequel Marvel Avengers ni. Setiap tahun akan menunggulah, dan tahun depan orang cakap dah lama tak masuk wayang ni kan. Tapi betul. Tetap dengan SOP je lah. Jangan lupa adik-adik. Betul. Okay. Walaupun dah dewasa kan, tapi still akan ada rasa kanak-kanakan Kanak-kanakan wajib. Tapi kita orang cakap tu kita ambil pengajaran lah. Ya, betul. Macam Captain cakap tadi, Captain America tu dia ada membawa orang cakap nasihat. Betul, memang ada kan. Betul. Okay. Sentiasa motivasi yang positif. Positif ya, betul. Okay. Jadi Captain, Ya, kita cakap tentang remaja ni kan. So tak larilah. Ni kita nak masuklah dengan tajuk kita hari ni kan. So tak lari dengan orang cakap cinta ni, perkataan cinta ni kan. Remaja dengan cinta, Wak Imah pun dewasa pun ada juga, tapi biasa dikaitkan dengan remaja. Okey. Dengan tajuk kita ni, Gelora Cinta Remaja ni kan. So pada mula ni lah, yang awal ni saya nak tanya Captain lah, gelora tu. Kita dengar perkataan gelora tu kan. So pada pandangan Captain lah, gelora tu adakah memberi makna yang macam yang orang cakap yang gesa-gesa ke, ataupun yang macam mana tu pada pandangan Captain? Okay. Sebelum tu saudara Aizat, saya minta maaf tadi saya lupa nak bagi salam secara official kot. Assalamualaikum. Kan? Selamat sejahtera. Ni hao, kalau manakam kalau ada yang student-student ke guru-guru ke yang bangsa lain lah. Jadi saya salutasi kepada semua. Okey. Gelora bila cakap pasal gelora ni, lagi pula cerita pasal cinta kan. Satu yang benda yang umum yang banyaklah diperkatakan sepanjang hidup kita. Okey, baiklah. Gelora, kalau kita tahu pun perkataan gelora ni dia macam kalau dekat laut tu kan. Laut, betul. Gelombang, satu gelombang yang kuat. Kalau kita nak masuk dalam laut tu pun kita takut. Sebab sangat bergelora. Okey, kalau nak dibandingkan dengan cinta ni pula, gelora cinta saya rasa benda tu adalah normal kot dalam setiap kita ni semua. Sebab katakanlah kalau tak ada gelora cinta tu, saya rasa tak wujud pun kita ni semua ni. Tak ada generasi yang akan sentiasa kan. Sebab kadang-kadang daripada cinta tu juga lahirnya orang kata persahabatan, perkahwinan kan, dan sekian-sekiannya. Jadi gelora ni apa yang kita nak sampaikan pada hari ni adalah lebih macam mana kalau kita nak mengatasi, kalau katakan gelora itu adalah gelora yang positif ataupun gelora itu menjadi punca kepada perangkap negatif. So benda yang bergelora yang kita takut tapi kita nak cuba juga. Dalam penciptaan ini. Gelora pun kalau diikutkan lautan tu pun ada yang tinggi, ada yang rendah. Betul. Betul Okey, Cap. So jadi kalau cinta pula Cap, remaja, kalau pada peringkat sekolah ni pula kan, biasalah remaja ni dia ada orang cakap cinta monyet, betul tak? Betul. Cinta universiti, cinta kampus lah. So macam orang cakap tu, saya ambil contoh lah. Contoh cinta kampus. Kadang-kadang orang student dekat kampus ataupun universiti ni, kadang-kadang dia perlukan seorang yang macam motivate dia untuk belajar. Kan? Betul tak? Jadi mungkin itu yang boleh dikaitkan dengan orang cakap mencapai cita-cita. Betul tak? Okay? Betul. Jadi soalan saya kepada Cap ni, soalan saya, boleh ke cinta jadi pendorong kepada remaja tersebut untuk gapai cita-cita? Sabar kejap. Atau perangkap. Perangkap. Tuan-tuan. Nampak saya tak sabar nak jawab tak sabar macam buat bergelora nak bercerita kan. Okey. Adik-adik juga Okey, baiklah, bila kita cerita pasal cinta kan, bila cinta je stigma masyarakat mesti berpasangan kan. Stigma ataupun macam-macam lah ciri-ciri cinta Okey, katakanlah pada hari ini saya nak tambah sikit lagi, kalau cinta tu juga cinta pada sesuatu.
Okay, katakanlah benda ni jarang dikupas, tapi hari ni saya akan tambah baik untuk saudara Aizat dan juga Cafe 18 dan FBKN Johor, untuk saya ceritakan kita nak ubah stigma sebagai kalau cinta tu bukan saja dengan pasangan, tapi kita juga akan ceritakan pasal cinta kepada sesuatu. Betul. Yang akan menurung pada cita-cita kita, sebab kita nak cerita pasal cita-cita hari ni. Bukannya kita nak cerita pasal macam mana nak bercinta. Betul tak? Okay? Betul. Okay, jadi untuk kalau orang nak kata pasal pendorong ni, memang saya rasa memang macam saya cakap tadi, bukan kata pendapat ramai, tapi ini adalah daripada saya punya sendiri. Kalau pendorong tu memang rasanya boleh katakan ratio dia tinggi lah kot. Sebab kebanyakannya kalau cinta ni tak jadi kan, saya rasa run up kot manusia-manusia kat dunia tu semua tak ada cinta, semua gaduh-gaduh kan, sana sini perang semua kan. Itu juga maksud saya tadi, bercinta sebagai macam cinta sesama negara ke, negara dengan negara kan, macam itulah maksudnya. Tanpa cinta ni, sesatu cinta remaja ke, dunia ke, memang tak akan berjaya. Dan perangkap juga memang betul ada yang cinta perangkap, tapi benda tu saya akan kupas sebentar lagi. Okey. Pada asalnya ni saya akan ceritakan pasal satu cinta yang itu zaman sekarang ni yang kebanyakannya jadi pendorong juga iaitu pendorong pencinta e-sport. E-sport. Okey. Saya rasa dah banyak sekarang orang kata banyak yang pelajar-pelajar minat main tak? Main juga, jangan sampai tak tidur main ni. Jadi bapak orang ni kan. Uish, ada masa dia. Alright, baiklah. Okey, cinta e-sport. Zaman sekarang ni kalau kita tengok, kalau e-sport banyak yang dia menceburi percintaan dengan e-sport ni, tapi at last ada yang berjaya kebanyakannya. Okay, kalau yang betul-betul berjaya lah, contohnya macam kita tengok yang Solos kan. Yes, Solos. Tetapi percintaan dengan e-sport ni kena berhati-hati. Okay, walaupun ia zaman sekarang banyak yang orang kata mendorong kepada cita-cita yang dan berjaya, tapi kena hati-hati kerana gaming ni, adik-adik semua dan penonton sekalian, dia tak lama. Kadang-kadang game tu makan dalam 5-6 tahun je, lepas tu dah down dah. So kalau kita tengok pun mana-mana pakar-pakar, memang dia orang akan normally-nya dia orang tak tumpu pada satu, tapi takutnya remaja-remaja kita yang terbawa-bawa Malaysia kita ni yang mengikut kejayaan seseorang tu, dia tumpu kepada e-sport sekali, lastnya benda tu tak ke mana. Kira dia menjadikan salah satu punca kehidupan dia. Ya, dia anggap macam benda tu adalah penorong kepada cita-cita dia, pencinta kepada e-sport ni, tapi at last benda tu boleh mendatangkan orang kata perangkap kepada diri sendiri bila satu game yang dia main tu dah tak glamour lagi dah. Ada orang tak ada streaming. Okey. Yang keduanya kita juga nampak banyak sekarang pencinta narsisis. Apa tu pencinta narsisis Narsisis kalau bahasa Melayunya lah. Kalau Englishnya narcissism kan. Maksudnya dia syok pada diri sendiri. Okey, SS. Betul. Contoh macam apa orang kata yang jenis macam okey, saya rasa tak nak bagi satu contoh yang figura lah. Jadi saya ceritakan macam yang jenis yang suka sangat jenis yang selfie. Okay. TikTok. Main TikTok? Tak main TikTok? Serius lah. Tapi sebelum ni saya ada lah akaun TikTok. Tapi untuk macam saya ada akaun tu untuk melihat perkembangan semasa remaja. Apa yang diorang buat kan. So sebab sekarang zaman sekarang media sosial ni dia salah satu platform remaja untuk menunjukkan diri. Menunjukkan diri dia macam mana, buat apa kan. So dulu saya ada lah akaun TikTok tu, tapi sekarang saya rasa dah lama dah. Okay, so viewers next year mungkin Captain akan buat tapi semua lebih bermotivasi lah, tak adalah juga joget tak adalah sangat kan. Kalau saya nak joget dengan kostum ni berjurai peluhnya. Alright, so saya tambah cinta kepada yang jenis pencinta narsisis ni dia suka selfie kan, dia suka update, dia cinta pada diri sendiri, dia ni tak bercinta dengan sesiapa pun. Tapi dia cinta dengan diri sendiri, dia shock dengan kecomelan diri dia tu, kehandsomean diri tu, ada selalu posting. Kadang-kadang ada yang contohnya dia vlogging ke apa tu, dia boleh buat duit dekat YouTube kan. Tapi orang kata kalau dia buatnya dengan cara yang baik kan, cinta narsisis ni mendatangkan hasil yang lumayan kalau dibuat dengan cara positif, dengan contohnya macam dia vlogging, dia buat unboxing kan, video handphone baru kan. Dia narsisis pada diri dia kan, benda tu boleh buat duit dan pendorong pada cita-cita yang baik. Okay. Tapi ada juga benda-benda yang saya akan ceritakan pasal perangkap
perangkap kepada cinta narsis ni mungkin saya akan kupaskan lebih lanjut kalau masa kita ada, sebab kalau nak kupas pasal cinta, pasal pencinta, pasal ni memang panjang sangat ceritanya. Boleh, Tapi kita kupaskan. cumanya saya nak terangkan yang pasal yang soalan Cik Aizat tadi, adakah pendorong ataupun perangkap kan. Okey, contohnya kita ada satu, orang kata kita tak nampak kebanyakannya kejayaan daripada cinta ni boleh pendorong kepada kejayaan. Contohnya pada kalau cinta-cinta yang orang kata couple lah. Couple Okey. Contoh kita tengok yang ada nombor satu tu, yang nama pelajar ni Kamar dengan Alia. Saya pernah nampak dekat posting saya pernah nampak student. Asalnya dia daripada sekolah. Ada okey. Daripada sekolah dia jumpa daripada sekolah. Lepas tu habis belajar dia sambung universiti. Habis sambung universiti dia sambung lagi bekerja. Semuanya adalah perjalanan yang baik bagi dia orang. Walaupun dia bercinta. Tapi dia berlawan untuk jadi dekan, untuk berjaya. So dia katanya bukan saya yang kata. Dia kata cinta tu antara dia orang ni yang membuatkan dia orang sentiasa berlawanan. Maksudnya untuk berjaya. Okey, jadi satu yang motivasi untuk dia berjaya. Itu contohnya. Okey. So kita boleh cakap itu cinta motivasi. Cinta yang baik pada cinta yang baik. Okey. Sebabnya biasanya kalau kita tengok yang busuk-busuk ni, yang buruk ni yang selalu up. Betul. Okey, cinta yang buruk ni kan. Tapi yang baik-baik ni sebenarnya banyak sekarang remaja yang datang kat saya semua kan. Tapi maksudnya tak ada keluar. Okey, dekat sini juga saya tak adalah nak mengatakan yang saya menggalakkan remaja bercinta, cuma saya hanya berada di sekadar neutral untuk menceritakan sebenarnya ada baik dan ada buruknya. Cuma apa yang saya katakan ni saya serah kepada Allah supaya anda menerima hanya yang ilmu saja yang positif. Okey. Jangan jadikan apa yang saya kata ni sebagai orang kata kapten tu kata boleh bercinta, boleh berjaya, banyak sebenarnya tapi tak tunjuk. Jangan dia kecam. Tapi jangan macam tu. Jadi maksudnya saya hanya menceritakan sesuatu yang sebagai orang kata sebagai motivasi lah. Sebenarnya untuk ni. Okey, sini juga saya nak cerita saya bagi satu contoh di dalam tim saya sendiri. Okey, kalau siapa yang tahu tu dalam tim saya minta maaf lah Okey. Dia ada seorang ni, tapi instead dia orang ni bercinta daripada sekolah. Saya datang sekolah dia, saya bagi ceramah, saya buat camp kan, dan dia pun dah saya include dalam tim saya sendiri. Dia bercinta teenager. Dia bercinta dengan satu pelajar ni, lelaki ni. Okey, dan lelaki ni pun sangat baik budaknya. Ada berpangkat di sekolah tu semua kan. Macam pengawas macam itulah kan. Instead of macam benda tu jadi macam rosak, tapi saya nampak sekarang ni dua-dua sudah berjaya. Habis sekolah, yang seorangnya join kami, yang lakinya sambung belajar, dan mereka teruskan sambung belajar dan masih lagi orang kata kontak, bercinta, dan tapi dalam bentuk yang positif ya. Dan mereka menggunakan cinta tu adalah sebagai pendorong juga dia untuk berjaya. Itu daripada sisi positifnya lah. Okey, kalau kita cerita pasal perangkap pula Okey, perangkap cinta ni kadang-kadang kalau orang kata kita biasanya tengok dengan orang kata cinta-cinta dengan Pak Hitam. International. Sorry, terlepas cakap lagi nanti kan racism okey, baiklah. Cinta dengan yang international tu yang international tu dia rasa dia bercinta. Orang tu tipu dia lah, bukan tipu, sweet talk kata boleh bagi duit apa semua. Yes, lepas tu tiba-tiba dia jadi macam keldai dadah. Betul tak? Itu isu yang pernah orang cakap yang pernah melanda lah remaja-remaja kita sebelum ni kan. Sebab dia orang sebenarnya remaja kurang tahu. Jadi inilah sesuainya kita kena beritahu yang kadang-kadang dia berasakan cinta dengan orang international ni betul. Boleh menjadi cita-cita, boleh memberikan dia orang kata pulangan yang baik kan, kemewahan dengan tapi kalau kantoi sekali habis dek. Okey, baiklah. Dan kemudiannya juga kalau orang kata perangkap ni memang orang kata kalau kita tersilap langkah dengan percintaan yang kita lakukan dengan hubungan, kalau orang kata benda tu jadi tak sesuai, jadi negatif, itulah perangkapnya. Memang cita-cita kau tak payah nak fikirlah, sebab memang dah jadi perangkap yang tak baik kan. Jadi dekat sini memang kalau kita nak kata pendorong ataupun perangkap, dua-duanya ada. Tapi kita sebenarnya boleh nampak yang sebenarnya pendorong cinta tu sebenarnya ada banyak. Cuma kita kena belajarkan lagi, kita kena tunggu lagi, viewkan lagi untuk tahu kan sebenarnya apa benda yang kita boleh jadikan pendorong cinta tu sebagai satu yang kita boleh pegang. Right. Okay, so maksudnya cinta ni dia bersifat umum, betul tak?
Sangat umum. Sangat umum. Semua orang dari sudut orang cakap cinta tu juga, orang cakap dia perlukan, orang cakap kalau contoh seorang remaja yang sedang belajar di kampus macam saya cakap awal tadi lah, dia perlukan seorang pendorong, maksudnya untuk bagi dia semangat, bagi dia keyakinan untuk terus contoh kalau belajar kan, betul tak? Betul. Untuk dia gapai sebuah ijazah kan, scroll ijazah. So kalau untuk yang dari sudut yang tak elok, untuk dari segi perangkap pula, cinta yang untuk perangkap ni pula, orang cakap remaja tu sebenarnya pada individu tersebut. Betul. Sama ada dia boleh fikir, remaja ni dia dah dewasa sebenarnya. Betul, dia dah dewasa. So macam kita ni hanya orang kata memberikan satu input. Betul. Untuk dia orang dapatkan nasihat, untuk dia orang bezakan. Betul, macam kita dah bagi tadi kan, kita beritahu contoh macam isu yang viral yang remaja kita pernah ditangkap atas isu keldai dadah. Ya, betul. Dia bercinta dengan seorang warga internasional. So diberi dengan layanan yang contoh kewangan, kemewahan, duit, iPhone yang paling latest tak silap saya masa tu, budak perempuan remaja tu dapat. Ya betul. Tapi di sebaliknya disuruh ataupun dipaksa untuk menyebarkan ataupun menjual dadah. Ya betul. Kan? So remaja contoh ni banyak lagi banyak pakai cinta ni. So jadi maksudnya lagi satu saya nak cakap. Diorang kena kematang, betul tak? Ya, betul. Kalau tak matang, maksudnya cinta monyet. Ya, betul. Ataupun diorang masih lagi belum bersedia untuk orang cakap tu, untuk berfikir secara waras. Kan? Dia tak matang, maksudnya belum waras lagi lah, cara pemikiran masih lagi kanak-kanakan. Betul. Kan? Okay? Betul. Jadi seterusnya saya nak tanya Cap lah. Boleh tak Cap terangkan ataupun jelaskan kepada saya, kepada penonton, viewers kita yang setia menonton kami. So jelaskan ciri-ciri dan bentuk cinta yang positif. Positif yang positif untuk seseorang remaja ataupun yang di luar sana yang masih memerlukan kata-kata positif, ciri-ciri positif cinta yang ciri-ciri dan bentuk cinta yang positif bagi positif seseorang remaja. Bagi untuk dia dalam hubungan lah. Right. Okay. Kalau ini dah lebih pada topik ilmu jadi saya terpaksa kongsi ilmu lah kalau gitu. Kalau untuk cerita positif ni, bagi Kapten Motivasi and Team Tenacious sendiri, kita ada 10 jenis. Okay. 10 orang kata ciri-ciri lah, maksudnya ciri-ciri untuk dia berjaya dalam percintaan dia, untuk kita tengok lah maksudnya. Yang pertama, awak dah sebut tadi. Awak dah sebut kematangan. Macam mana tu? Dah leak ke? Saya ada 7 sense. The 7 sense. Okey, baiklah. Ya, betul First sekali memang kena ada kematangan. Okey. Disebabkan oleh Encik Saudara Aizat ni, kita Tuan Moderator dah sebut pasal ciri kematangan. Jadi saya akan tambahkan kematangan tu lebih kepada ilmu. Okey. Dalam modul kepimpinan saya pula, memang nombor 1 memang saya akan cakap pasal ilmu. Sebab apa? Tak ada ilmu kau orang tak akan ke mana dia. Kau memang akan ke tepi lah, ke laut, jatuh je lah, laut yang bergelora tu memang tak akan ke mana. Okey. Jadi tepi lah. Jadi orang kata memang kematangan daripada segi ilmu tu penting. Okey, contohnya lah, kita ni couple. Tapi saya perempuan, saya perempuan, awak lelaki. Okey. Boleh. Bila kita sebut pasal lelaki ni kan, ketam pula, Kapten ni bebas kan. Okey. Alright. Okey, katakanlah tak ada orang yang matang tak ada kematangan, tak ada daripada segi ilmu. Saya nak pergi interview. Okey, saya nak pergi interview. Saya tanya dekat saudara Aizat selaku boyfriend saya lah. Abang Aizat, saya nak pergi interview ni. Apakah macam manakah kalau orang tu tanya, berikan kelemahan anda. Okey. Katakanlah kat sini kalau jenis yang orang tak matang ataupun dia akan buka game ke. Kau jawablah sendiri kan. Sebab mungkin satu dia tak matang sebab dia tak bagi respon yang baik kepada dia punya girlfriend dia, dan kemudian mungkin dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Kematangan daripada segi ilmu yang sepatutnya dia ada untuk membantu pasangan dia tu untuk berjaya. Dekat situ dah bukan orang kata pendorong untuk cita-cita yang baik. Itu dah satu tips saya bagi juga tu.
Salah pasangan ke macam mana tu? Ya? Salah pasangan ke macam mana? Macam mana dia cakap lah. Okay. Salah pasangan lah kot, tapi janganlah lepas ni korang ada yang macam tu, korang kita clash lah. jangan. Mungkin ada kebaikan dia daripada segi lain, sebab itu saya bagi 10. 10 Okay. Penting ilmu ni. Ini penting. Okey, yang nombor 2 nombor 2 adalah hormat. Respect. Respect. Respect tu pun sangat penting. Mana-mana pun dalam organisasi, dengan kawan-kawan, dengan persahabatan, dengan keluarga. Okey. Dan saya nak sebut pasal respect ni pula. Macam tadi lah. Member tu tanya macam mana nak jawab soalan ni, interview. Kan dia tak tahu, dia buat bodoh je. Tu satu respect yang dah tak bagus dah sebenarnya. Okey. Satu lagi biasanya kegagalan yang kita yang untuk mendorong untuk menjadi kita mendapai cita-cita ni adalah, contohnya macam kita tengok dekat info yang saya dapat daripada John Gottman daripada Gottman Institute biasanya kalau kita memberikan kritikan yang melampau kan, orang kata terlalu defensif kan, ataupun pandang rendah, Tobahan. betul. Dan lagi satu, kalau dia salah pun dia mengelak. Kat situ dia dah tak ada respect dah dekat dia punya pasangan tu. Jadi apa cakap pun dia rasa dia je menang. Kadang lelaki dia ego kan. Pasal adalah pula lelaki man or trash. Woman gold digger kan. Janganlah macam tu kan. Hashtag Twitter tweet. So benda-benda itu semua sepatutnya tak ada, sebab sebenarnya masing-masing ada keluhan dan kebaikan. Itu kadang-kadang remaja asyik nak bergaduh dan Twitter banyak-banyak kan. Okey. Sebenarnya kat situlah adalah kematangan daripada segi respect daripada pasangan itu. So nombor 2 memang kalau untuk ciri-ciri yang positif memanglah kena ada respect to each other. Okey. Baru nombor 2 Belum 10. Okey, 3 ni orang kata tak takut gaduh. Tak takut gaduh. Mungkin no fear with fight. Cara tak takut gaduh je lah sebenarnya. Boleh jadikan macam orang cakap satu kata-kata hikmat tu. Ya, betul. Sebab apa? Okey, biasanya dalam mana-mana pun kita kerja, kita kawan, kita lagilah bercinta memang akan ada satu waktu yang kita akan bergaduh. Betul tak? Jadinya orang kata kita kena dah ada dalam diri kita ni satu sikap positif yang kalau kita bergaduh kita akan datangnya daripada orang kata bila kita dah sampai situasi yang nombor 3 ni, kita akan tengok balik yang nombor 2 dengan nombor 1 tadi. Respect, kita recap balik lah. kematangan, ada ilmu. Macam mana nak handle pergaduhan tu dengan baik, kita respect pasangan kita. Kalau kita gaduh mungkin ada cara dia macam mana nak berlepas balik. Solution. Jadi saya pergi pantas juga. Nombor 4 juga kita akan cerita pasal kita terima kekurangan. Sebab dalam percintaan ni dalam percintaan ke dalam persahabatan mana-mana lah. Sekali lagi saya mention juga, kalau kita dalam perkahwinan, persahabatan negara dengan negara, mungkin negara ini kurang ni lebih, ataupun kita bagi balik kepada basic, iaitu percintaan lah kan. Kita nampak saudara kita tu gemuk sikit je, kita dah cari lain. Gemuk ni cakap jangan body shaming kan. Saya pun tembam juga sekarang kan. Orang kata bila yang seseorang tu bila ada kurang, dia cepat je macam cari lain, kutuk, batah balik kepada yang nombor 3 tadi tu kan. Nombor 2 tadi tak respect pun kan. So adalah orang kata kita kena terima apa saja pun yang pasangan kita tu, kita kena terima, sebab kita pun bukannya perfect sangat. Betul lah kan. Okey. Dan nombor 4 pula, kita masih apa yang ayat saya tadi adalah loyal, setia kan. PJJ ke apa-apa pun kita mesti ada kesetiaan tu. Okey. Dan juga nombor apa tadi? Nombor 6 kan. Okey, kita tak membandingkan biasanya kalau kita membandingkan antara cinta kita ni dengan pasangan dalam pasangan kita ni, biasanya sebenarnya kalau anda lah sendiri Cik Izzat Suara anda dibandingkan oleh pasangan anda apa anda rasa? Saya akan meratapi lah. Meratapi, duduk sadis. Tepi bucu katil lah okey. Tak ada bucu katil. Tak ada bucu katil. Habis tu? Tepi toilet. Okey. Kita pergi yang nombor 7 sebenarnya ambil masa untuk berehat. Maksud dia kat sini ambil masa untuk rehat ni, maksudnya kita sebenarnya manusia memang normal human being, memang tak boleh sebenarnya 24 hours sebenarnya dengan pasangan. Mesti mungkin ada 1 jam untuk yang kita orang kata me time kan. Kan. Tahu kan, bukannya yang Huawei punya app tu me time face apa tu tapi dia lebih kepada untuk orang kata waktu untuk sini. Mungkin dengan kawan-kawan. Betul. Kalau mungkin lelaki main huzan.
Betul. Kalau perempuan mungkin shopping atau membawang. Itu pun kata. Masak. Yalah, membawang dengan memasak. Bukannya berkutuk-kutuk apa jangan salah faham itu okey. Lepas tu juga kita kena ada yang kemudiannya entah nombor apa tadi 7 Sekarang 7. Okey 8 kot. 8 Ya 8. kena sopan, kena berbudi bahasa. Sebabnya datangnya daripada respect tadi, kalau walaupun kita respect tapi bahasa kita yang kurang kasar, automatically respect tu pun tak. Betul tak? Okey. Ada soalan Okey, tak apa. Yang nombor 9-nya kita akan cakap pasal bahasa cinta. Bahasa cinta ni kalau kita cerita memang panjang sangat. Memang boleh 2-3 jam pasal bahasa cinta. Jadi saya just cakap pasal bahasa cinta ni ada macam-macam cara dia, dan bahasa cinta ni juga ada antara apa orang kata satu yang boleh menjadikan cinta itu jadi positif. Okey. Dan yang last sekali adalah kita riadah yang elok. Maksudnya riadah lah. Cinta-cinta positif. Sebabnya kalau orang kata macam kalau kita bercintanya pun tak ada riadah, life tu akan jadi boring. Betul tak? At least macam orang kata keluar yang elok lah. Contohnya macam jogging. Sekarang viral sekarang bicycle lah. Bicycle kalau lelaki semua beli suami basikal isteri anak-anak main kan. Kalau macam saya minat hiking kan. Mungkin kita akan boleh ajak orang keluar berhiking ke. Maksudnya reda yang keluar bersukan yang elok lah. Itu adalah antara boleh menunjukkan antara ciri-ciri cinta yang positif sebab kalau kita tengok cinta itu tak positif dia tak ajak benda tu tapi dia ajak buat benda lain. Pergi orang kata buatlah benda-benda tak seronok benda yang kalau saya sebutkan nanti tengok wayang tadi buat wayang itu kan bahaya tu. Bahaya okey. So itu antara cerita positif okey. Selain tu juga saya nak ceritakan kalau kita nak cerita pasal cinta positif ada ikon dia. Ada. Kenapa saya kata ikon? Jangan sila yang kecam sebab contoh kenal tak durian kimchi tu. Anak saya. Ya juga. Tak kerti lah saya nak cakap bahasa Korea. Saya tahu. Okey. Kan. Dia bercinta Okey. Kalau tengok cerita mungkin ada viewers yang mungkin kata kenapa ambil dia, mungkin ada ciri-ciri dia negatif ke apa. Kita jangan ambil yang daripada situ. Kita ambil yang positif dia sekarang ni maksudnya berjaya kan dia daripada belajar dan sekarang ni dah bercinta, dah berkahwin pun. Masuk Islam lagi kan. Okey, lepas tu contohnya dia menggunakan kematangan dan basic ilmu. Masa dia berkenalan tu dia ajak yang wanita ni untuk ajar dia bahasa Korea ya betul, dan lelakinya pula tukar ilmunya untuk ajar bahasa Inggeris. Jadi dia bertukar ilmu kat situ. Nampak saya kata tadi kematangan daripada ilmu kan. Dan dari situ datangnya respect yang baik, sopan santun yang baik dan terjalinnya cinta yang baik. Dan at last sekarang ni pun dia dah ada YouTube sendiri, betul tak? YouTuber. Subscribe pun dah lambat dah, beratus-ratus view kan. Dan kita pun tahu kan kalau kita ada YouTube tu kita boleh ni lah orang kata mendapat menjana income. Betul. Macam patah balik kepada yang saya cakap yang pertama anda tanya tadi pasal pendorong kepada cita-cita kalau jenis yang suka pencinta narsisis yang positif. Dia vlog semua buat duit kan, dia banyak duit dan saya harap kalau yang YouTuber lepas ni banyaklah buat keberkatan dengan duit tu, jangan bijak-bijaknya duit tu bila dah kaya pula. Okey. Alright, baiklah. Selain tu juga kita ada ikon nombor 2 kot. Kena barangan dak. Fashion Valley. Yes, Vivi Yusof. Kan, dia pun sama juga. Ini bukan saya nak sama juga, saya nak ceritakan dia punya kebaikannya. Mereka ni bercinta kat college. Bercinta kat college, habis belajar kat college, dia berkahwin, lepas tu kerja pun lain-lain, tapi last dia orang bersikap positif untuk membuatkan sesuatu perniagaan daripada minat yang sama. Okay. So daripada percintaan tu dia melahirkan satu perkahwinan yang suci. Ada anak-anak yang betul menikah, dan sekarang ni dia berniaga sama-sama kan, hasilkan perkongsian percintaan dia tu. Dan juga sekarang ni dia dah ada bisnes sendiri, homegrown dah banyak duit daripada biasa-biasa je dan dia dah ada produk dia sendiri. Tu antara contoh-contohnya lah yang saya boleh katakan ikon lah kot tapi tak sekatilah orang nak sebut idola ke, nak sebut contoh ke, inspirasi ke. Pada saya sebenarnya ramai lagi yang boleh kita jadikan contoh. Contoh macam
diorang punya orang cakap respect antara pasangan yang boleh diorang orang cakap membawa kejayaan bersama. Ya, kejayaan bersama dengan ramai kata sebenarnya. yang positif tu. Maksudnya sekarang ni apa yang kita tunjukkan, katakanlah memang betul lah adik-adik ke penonton ke apa guru ke boleh orang kata apa bercinta, tapi positifkanlah benda tu. Katakanlah kalau anda sedang bercinta alright. Itu sih kot kalau nak katakan pasal ikon ni memang banyak agak memang tak habis-habis nanti. Saya nak tambah, boleh tak saya tambah sikit tentang yang 10 ciri-ciri cinta positif tadi. Yang pada saya yang me time tu yang apa yang ambil masa untuk rehat. Okey. Kita boleh contohnya kita boleh selitkan kita punya pray kita, sembahyang, kita kembali kepada kita punya jalan yang tu pun boleh juga contoh macam malam Jumaat kita baca buat apa soal al-mulk ke apa semua tu lah. Adalah kita selalu dengan pasangan betul. Kalau orang cakap tu kalau kita sentiasa asyik bercinta, asyik berangau je kan, tapi kita lupa pada pencipta kita. So orang cakap tu bila masa pun orang cakap benda tu boleh ditarik sebab yelah aku dah bagi kau seorang ataupun pendorong untuk belajar tapi kau lupa aku. Deep so tarik satu nikmat kau sebab kau tak mensyukuri. Boleh tak? Betul tak? Betul, boleh diterima pakai. Okay. Kita kalau tengok komen ni ada tanya pasal seronok sangat. Banyak sebenarnya. Ayat manis. Okey, cerita ayat manis nanti kita cerita kot kalau ada masa lagi. Ada lagi tak? Komen yang kita boleh baca. Okay, tak apa. Kita teruskan. Kalau tidak tak sempat nanti. Banyak lagi kita nak cerita kot. Hans ikat lain pada pasangan. Ini itu kaki-kaki sepah Itu tengok kampung apa? Kampung bersiri-siri lah. Okay. Kita boleh teruskan. Communication is the key No MNRH. Wow, unik nama awak. Percaya kalau seorang setia, seorang tak percaya pun boleh timbulkan pergerakan. Betul, kepercayaan tu penting. Okay, Cap. So, kita berbalik. So, maknanya cinta yang positif ni kita kena terapkan lah dengan antara pasangan tu ataupun seorang individu tersebut tu kena sendiri tahu mana yang baik dan buruk. Betul kan? Sebab kita contohnya macam situasi kita sekarang ni, yang diskusi kita ni kita memberikan contoh-contoh. Memberikan orang kata apa satu apa kata guideline dan sebagai seorang manusia macam kita sendiri pun lumrah lah aduh tak so kecil lah yang mana yang baik, yang mana buruk. Kalau yang buruk tu janganlah ambil yang baik tu je lah kita ambil dan jadikan sebagai yang kata ni lah apa yang untuk kita gerak untuk cita-cita kita sebagai remaja lah okay. So, maknanya kita perlu matang. Yang first point kita tadi matang. And then orang cakap sebagai panduan lah antara 10 ciri-ciri tu kita orang cakap tak adalah kita nak kena ambil semua. Betul lah kan. So jadi supaya orang cakap tu remaja-remaja dekat luar sana supaya dia tak tersasar daripada orang cakap norma-norma yang tak elok kan ataupun supaya dia tak terjerumus ke lembah yang durjana kan? Yang boleh menggelakkan masa hadapan mereka. Okay, so seterusnya kita boleh Cap kita boleh memang kena seterusnya. Itulah dah perlu juga ni. Okey. Saya tak apa. Okey Cap. Macam biasalah. Seorang remaja ni bila dia bercinta kan, dia bila dah angau tu, dah syok kan. So orang cakap tu kentut pun wangi kan. Okey. Mandi tak basah, tidur tak lena. So jadi macam mana orang cakap tu panduan untuk remaja supaya tidak terjerat dengan orang cakap cinta nafsu. Nafsu ni orang cakap ni jahat ni sebenarnya nafsu ni. Nakal soalan ni Okey, nasib baik saya sediakan jawapan yang saya bajet akan ditanya lah kan. Okey. Dah tahu. Biasalah kan. Soalan mesti ada yang pasal nafsu bila cakap pasal cinta. Okey, baiklah. Bila kita cerita pasal nafsu saya suka juga, saya ni jenis suka menamakan satu ciri-ciri macam tadi pencinta narsisis, pencinta e-sport kan. Macam ni saya akan cerita pencinta penunggang agama. Wow. Okey, nafsu Saya rasa isu ni
baru-baru ni banyak kot ada Yes. YouTuber lah lah kan. Betul. Okey. Biasa jenis yang apa bila dengan nafsu ni yang saya namakan sampai pecinta penunggang agama ni, dia salah gunakan agama. Kan bila dia salah gunakan agama, contohnya kalau adik-adik lah adik bercinta jenis yang ada seorang ni, bukan semua tapi mungkin jenis kita nampak yang jenis ayatnya kadang agak manis kan, dia kata yang lupa solat okey nanti semua ayat dia memang orang kata beragama-agama lah. Sampaikan orang kata orang remaja yang betul-betul nak belajar agama ni, nak belajar agama ni tersilap langkah. Dan dia terkantoi dengan apa pecinta penunggang agama ni. So itulah kat sini bahayanya kalau yang orang kata boleh orang kata memainkan orang kata apa isu-isu cinta nafsu ni kan. Bahayanya kat situ kalau ada yang jenis macam ni. So sebagai pelajar kena hati-hati sebab kalau betul-betul anda nak belajar agama, berguru dengan agama. Biasa saya dengar dan masa sebelum PKP saya pergi kuliah agama. Bukan ni semain Jumaat apa tu? Kira apa? Kutubah Jumaat. Silap lah. Kutubah Jumaat dia pun dia sebut. Kalau nak berguru biarlah dengan orang yang betul. Okey, biasanya kalau kita minta daripada kadang-kadang orang, bukan saya nak mengecam pemuda-pemuda kan, tapi mungkin orang yang lagi lama, lagi yang ustaz yang dah lebih experience contoh kita banyak nampak Kazim Ilyas apa kan, yang betul-betul memang kita yakin kita yakin ilmu dia tu memang dah banyak. Berguru dengan orang betul kalau betul-betul anda berguru, jangan sampai jadi berguru dengan orang yang pencinta penunggang agama ini. Okey, kenapa juga saya tengok sebab saya juga biasa scroll dekat Twitter kan. Saya namakan Twitter tu kadang-kadang kitab Twitter. Lama. Sebab kadang-kadang saya tengok pumpam-pumpam ni cerita pasal agama semua kan. Dia panjang, dia ada thread. Ada thread panjang. Sekali bila tengok umur bawah 13 tahun. Saya macam serius lah budak 13 tahun nak cerita pasal itu baru agama. pasal agama. Yang pasal kisah percintaan contoh macam mana cara-cara untuk bercinta dengan ni contoh-contoh lah kan. Itu pun saya tengok saya bila tengok profil budak tu pun bau alah dik kau sekolah rendah lagi dik, hebatnya dah macam doktor falsafah. Ya betul. Saya itulah bila apa orang kata budak-budak ni posting bagaikan orang kata memang pakar saya risau sebab yang tengoknya pun ramai pemuda-pemuda. Jadi dia pun rasakan benda tu betul. Kadang-kadang sampai macam mana nak atasi anxiety. Saya pun kadang-kadang tak berani nak settlekan benda cerita sebab benda tu lebih kepada pakar psikologi ke apa semua, psikiatri semua kan. Jadi saya rasa macam bahaya itulah kata kitab Twitter ni sebab kadang-kadang benda yang boleh menjadikan satu benda yang bahaya. So itulah kadang-kadang datangnya kat situ jugalah. Ada yang penunggang agama ni kan, pecinta agama ni menggunakan mediumnya tu untuk cerita pasal agama kan. Lepas tu budak tertarik DM dia, lepas tu jadilah macam-macam yang benda yang pemuas nafsu ni. Okey, dan juga orang kata satu lagi adalah pencinta gula. Apa tu kakak? Pencinta gula saya pun tahu pasti. Sweet talker? Ya betul. Gula manis kan, manis. Kena minta admin Okey, baiklah, pencinta gula. Bila pencinta gula ni biasalah kita tahu kan, sweet talker kan. Kalau bila sweet memang sweet habis sampai cair lah. Kan. Sampai bila dengar kata-kata dia tu pun memang orang kata terus jatuh cinta. So hati-hati juga dengan yang jenis pencinta gula ni. Okey, tapi bukan semua yang jahat, tapi mungkin betul jenis yang baik. Tengok kepada balik semula ada ciri-ciri, 10 ciri-ciri orang kata yang benda tu boleh jadi cerita pada positif. So sekarang viewers dah tahu dia punya, kita boleh jadikan contoh orang kata benchmark untuk tengok, dan bila jumpa orang yang saya cerita ni yang boleh menjadikan ceritanya untuk pemuas nafsu semua ni, kita dah boleh dapat trace lah. Yes, dah boleh detect lah. Okay. So contohnya sweet talker. Contoh ada situasi seorang remaja perempuan ni dia jumpa dengan pasangan dia lelaki lah. Sweet talker. Betul. Tapi dari remaja perempuan ni dia nak tahu seorang sweet talker ni adalah seorang alligator ataupun seorang yang betul-betul yang serius. So dia kena tengok balik alligator. So dia kena tengok balik kepada 10 ciri-ciri yang cinta positif tadi lah. Ada tak pada seorang teman lelaki, respect,
Contohnya kalau dia sweet talking anda tiba-tiba dia dia ajak pergi tempat yang dah tak betul. Tu sweet talking yang dah salah. Sweet talking alligator lah. Yes, alligator. Ada juga yang sweet talking yang baik kan. Dia ajak pergi apa orang kata belajar ke, tapi belajar betul lah. Jangan dekat library tu online pula kan. Banyak sebab itu dia punya situasi cabang tu sebenarnya besar. Anda sebagai orang yang dah dewasa yang membangun yang membesar dah boleh bezakan sebenarnya. Okay. Dan macam saya katakan tadi, kalau nak tanya biar orang yang betul. Contohnya kalau tidak pegawai psikologi, PKN tak boleh cari makan lah kan. Kalau dah Twitter dah ada, baik ambil budak Twitter ni jadi pegawai psikologi kan. Budak 13 tahun boleh jadi pegawai psikologi kan. Jadi rasanya benda tu tak sesuai. Kita ada medium kita yang sesuai, contohnya macam applicant sediakan JKM so kita gunakan medium-medium yang betul ni. Dan Cafe 18 sendiri, betul tak? Yang kalau orang ramai view nak tahu memang Cafe 18 sediakan perkhidmatan kaunseling apa semua jadi gunakan channel yang betul. Okey. Selain itu juga saya nak buat pendedahan sikit pasal pencinta narsisis. Tapi yang menjadi kesalahan, silap okey. Saya ada contoh satu yang gambar kurang sopan pun. Okey. Okey, tak apa. Boleh ada view okey, kalau viewers boleh tengok contoh ini adalah kajian yang biasanya questionnaire yang saya buat kalau pelajar-pelajar yang saya akan tumpukan lah. Okey. Ini biasanya kepada pelajar perempuan. Okey, kita akan tanya beberapa soalan pasal gadget apa semua, dan salah satu soalan yang nombor 9 tu kalau kita tengok, dia tahu tak pasal account dark side. Pernah dengar? So itu salah satu website? Bukan. Dia adalah satu, contohnya dia wujudkan satu account ni sisi yang jahat, yang nakal. Contohnya ada Aizat baik, muka betul. Maksudnya media sosial lah. Ya, media sosial. Dekat Twitter tapi dia wujudkan ni dia akan tunjukkan dia nakal. Kalau boleh ini balik ke yang tadi gambar. Kalau contoh dia tahu dan dia biasanya akan ambil gambar yang tak elok. Dia jual gambar dia tak elok tu untuk dapat duit kepada orang ramai untuk pembeli. Apa ni? Boleh ada contoh? Tak apalah, saya tanya, saya rasa saya tak tunjuk contohnya macam saya nak mengajar pula untuk mencari kan. Jadi saya tak payahlah. Itu pun satu pendedahan pendedahan gambar yang saya tunjukkan tadi tu. Biasanya habis program kan, mungkin dia sendiri bila dah terasa dia buat salah ke apa, dia akan datang, dia akan beritahu. Itu dari situ lah datangnya macam kita dapat info tu. Kan dia jumpa kita dia kata dia tak tahu, dia cuba-cuba. Remaja kan banyak tak tahu tapi ingin tahu dan buat sendiri ni sebab orang tak ada mungkin masa tu dia belum jumpa Cafe 18 lagi, belum jumpa Captain masing-masing lagi jadi kena banyak Cafe 18 kena banyakkan lagi promosi ke keluar untuk ajar budak-budak ni supaya tahu. Jadinya bila dia tak tahu dia buat, dan dia rasa macam bila dia jual dapat duit dia happy. Pencinta nasi dia seronok dengan body dia yang comel molek. Dia seorang yang perempuan. Dia ada dua akaun. Satu akaun yang baik, kawan-kawan dia ramai. Dia satu lagi side punya, so dia menjual muka tak nampak. Dia punya kepuasan, contoh macam dari segi untuk duit poket ke apalah. Mungkin juga mungkin dia lebih tertarik untuk dapatkan duit, mungkin untuk membeli sesuatu untuk kemewahan dan dia dah jadi penggunaan mencintai media sosial dengan cara yang salah. Macam yang saya katakan tadi, bila kita sebut cinta ni bukan saja untuk berpasangan, tapi kadang-kadang kan dengan benda-benda yang silap lah. Macam kita cinta dengan media sosial tu ke, kita cinta buat sesuatu tu, tapi benda tu jadi salah yang tak menurut pada kita mencapai cita-cita kita. Kalau ada yang nombor 2 pula ada tu sekali ada. Yang ini pula sama juga lebih kurang macam tadi. Cumanya dia tak menjual gambar. Tapi lagi tak chat, dia video call. VC ya, betul. Jadi kalau mungkin selama ni mana-manalah pihak ke terlepas pandang ke apa, sekarang anda dah tahu guru-guru ke ataupun viewer ke, ibu bapa ke, adik-adik ke Captain motivasi dah tahu dan kita sedang buat kajian ni untuk orang kata kalau boleh kita panjangkanlah supaya orang jadi tahu dan kita dapat bantras benda yang tak elok ni. Sebab kita nak mendidik dia orang supaya bercinta atau mencintai sesuatu dengan cara yang baik untuk dia capai cita-cita dia yang betul. Kan?
Jadi tak salah gunakan benda-benda ni semua. Boleh je nak bercinta media sosial, tak salah kan. Itu hak diorang. Okay, tapi dengan cara yang betul, Cara positif, betul. dapat Guna duit yang dengan cara yang betul, betul. jual produk yang betul ke. Jangan jual benda produk yang tipu kan, macam itulah. Okay, itu maksud saya. Okay, saya rasa itu juga saya apa untuk Tentang yang pasal itulah. yang kata perangkat nafsu ni kan. Nafsu lah. Okay. Jadi kesimpulannya orang cakap media sosial ni kadang dia menjadi satu platform penyimpangan antara remaja lah, penyimpangan yang orang cakap tak elok Ya, betul. kalau disalah guna pakai lah. Kalau disalah gunakan. Okay. Yang ayat terakhir tu kena sambung. Kan? Sebab banyak juga kan kalau orang kata, kita banyak jumpa contoh dekat yang kitab Twitter ni, saya ulang balik kita ada nampak banyak posting daripada doktor-doktor pakar. Apa tu yang contohnya yang lagi pakar motivasi, contohnya apa Aki Jengkawi kan, apa tu apa Amir Idris macam kan, macam tu yang kita dah biasa dengar dan memang dia adalah profesional. Itu adalah betul kitab Twitter betul. yang legit. Jadi tak salah sebenarnya, tapi penggunaan tu cara yang betul. So sekarang kita dah tahu kita dah tahu. Kadang-kadang kita pun risau kadang-kadang sebab kalau kita tak beritahu dia ni, budak keep on ikut benda yang silap. Dia rompeh So berguru dengan cara yang betul lah kalau nak gunakan media dalam media sosial lah katanya. Banyak cara lagi kalau nak berguru online kelas ke apa semua kan. Okay, jadi Cap, yes, saya cakap nasihat kita sebenarnya dah di penghujung sebenarnya Cap. Okay. Saya nak orang cakap nak tanyalah pendapat Cap lah kan. Okay. So macam berbalik pada yang saya cakap tadi, media sosial penyimpangan cinta ni untuk remaja ni kan. So kalau yang sampai tergadai maruah tu, so itu yang dikatakan itu yang tak sah itulah kan. Penyimpangan okeylah betul kan? Ayat tu dah sempang lah. So maknanya apa saranan dia orang cakap tu kalau untuk kembali kepada jalan yang benar? Adalah individu tu sendiri ataupun dia boleh mendapatkan khidmat kepakaran lah. Kepakaran Betul lah. Jadinya dengan apa orang kata pakaian bermotivasi superhero ini, saya mungkin tak berapa sentuh pada keagamaan lah. Tapi memang penting agama, pendidikan ibu bapa ni penting bukan jangan serahkan kepada cikgu je. 100% ibu bapa pun kena ambil tahu pasal anak-anak ni. Dan apa orang kata kalau bila dah jerat macam tu, katakanlah memang dah bersempang saya suka menggunakan perkataan kawan saya dan dia juga sekarang pegawai psikologi di FBKN Kedah, Perlis, Encik Natih bin Muhammad dia suka menggunakan perkataan zombie cinta. Zombie cinta. Sebab bila zombie cinta ni apa orang kata jenis satu ni dia jenis yang dah kena reject banyak kali pun masih nak bercinta. Orang kata macam hamba zombie macam tak ada otak kan. Yang keduanya orang kata memang orang kata macam walaupun tahu salah tapi tetap menghambakan diri kita dengan cinta. Ni satu ni reject, yang kedua ni memang dia tahu salah pun dia buat lagi keseronokan. Jadi benda ni lah ada kadang-kadang sebagai orang kata apa benda yang tak baik dan kalau boleh kita ketepikan lah. Caranya mungkin kita boleh ini adalah discussion yang saya pernah buat dengan tim saya juga. Sebab saya suka tanya remaja sendiri. Apa yang dia orang nak, apa yang dia orang tahu, apa yang dia orang rasa pasal dia orang apa yang idea positif yang dia orang bagi kat saya. My team bravo untuk my team, dia orang cerita pasal self love sebagai remaja. Sebagai untuk pendorong untuk tidak melakukan benda-benda ni lagi lah. Ingat macam tadi saya dah katakan tadi, yang pertama sayangilah diri anda sendiri dulu. Sebab memang kalau tidak, tak ada siapa nak sayang, siapa yang nak sayang lagi kalau bukan diri kita sendiri, kalau selain ibu bapa, betul tak? Yang kedua, utamakanlah ibu bapa kita dulu. Sebab ibu bapa kot. Betul. Keberkatan dia main orang. Betul. Daripada kecil dia yang bayarkan kita apa semua. Mungkin ada yang mempunyai history yang keluarga yang tak manis tapi tak banyak.
Tapi sebab kita nampak banyaknya benda-benda yang macam tu yang selalu keluar kat berita. Tapi benda yang mana-mana ni jarang keluar. Jadi so itulah orang kata memang kena self love. Ingat dulu diri kita ni sebagai remaja sebagai remaja, yang benda yang penting sekali memang utamakan diri kita untuk mendapatkan sesuatu dulu untuk dalam hidup ni. Plan. Okay. Maksudnya bercinta. Okay, katakanlah memang anda rasa anda dah well equipped, dah orang kata dah complete complete untuk nak bercinta, itu terpulang kepada anda. Kalau tapi saya sarankan lebih ke benda yang positif. Tetapi katakanlah anda rasa memang belum cukup ilmu di dada kan, kematangan apa tu semua kan, memang saya rasa tak perlu lagi kot. Sebab kita pun kebanyakan daripada contohnya bapa kita pun saya rasa tak kebanyakannya yang daripada umur muda-muda dah bercinta. Okay? Sebab zaman sekarang ni memang dekat sekolah dah jam 6, dah jam 5 pun dah start bercinta. Memang saya agak pelik. Ada sekali viral tu yang video lah. Kita lihatlah video viral tu. Perbualan antara budak bercinta lah, budak-budak ni, budak-budak bukan budak betul, bukan remaja ni, budak-budak. So maksudnya macam bila dia perbualan tu mula-mula dia capture perbualan okey, dengan ayat-ayat manis. Tapi bila bila seorang yang post tu dia postkan gambar siapa yang perbualan antara siapa-siapa, so terkejutlah. Rupanya kalau dilihat dari mata kasar kita atau saya lah, memang budak tu macam baru umur 6 tahun, bukan 6 tahun, macam 7 tahun, 8 tahun. So ni kita Twitter kat ni. Tu macam sedih lah. Ya, betul. Jadi dia nak kahwin pun guna duit mak bapak tu. So bukan akad kahwin, itu dia makan tu, beli baju kan. Masih support. Jadi fikirlah dulu kalau betul-betul anda dah boleh komitmen, mungkin baru boleh lah kot. Itu bagi saya kata nak jadikan sebagai pendorong lah. Jadi bagi saya memang macam tadi saya kata tadi, dan daripada Teen Nations ni, memang kalau untuk remaja tu nak bercinta, fikirkan pasal diri anda dulu. Di mana anda berada sekarang ni. Okay. Mampukah anda untuk bercinta? Kalau nak dapatkan SPM ke PPMR ke powerful, kalau tak dapat tak payahlah, susah menyusahkan orang je nanti. Okay. So maknanya itu adalah salah sedikit lah. Orang cakap tu boleh saya kategorikan sebagai nasihat daripada Teen Nation. Teen Nation kepada para remaja, dan juga orang cakap tu sebagai menjadi orang cakap pendorong kepada remaja ni dalam menggapai dia orang punya cita-cita lah. Okay. So maknanya dekat sini orang cakap tu cinta tu ialah macam berbalik pada tadi lah. Cinta tu orang cakap dia sifatnya orang cakap apa, umum. So lumrah. Sifat tu besar, subjektif, lumrah seseorang lah untuk orang cakap ada sebuah perasaan suka. Kita hanya orang kata medium untuk menyampaikan nasihat, memberikan experience kita, ilmu kita, dan macam kita ni tak boleh halang. Kita tak boleh halang dia nak bercinta. Kau tak boleh bercinta, awak tak boleh. Lagi dia buat rumah. Itu adalah sikap remaja. Lagi kita kata jangan, lagi dia akan buat. Sebab dia nak tahu. So tugas kami ni untuk menyampaikan antara yang baik, buruk, dan so penonton atau adik-adik viewers yang akan menilai lah benda tu sama ada boleh diikut ataupun okey Encik Aizat cakap benda ni tak elok, Kapten cakap benda ni sebenarnya adalah salah satu benda yang positif kan, ciri-ciri yang boleh kita lihat, contoh macam 10 ciri benda cinta positif tadi kan. Betul lah. Okey. Baiklah, saya rasa Encik Aizat kita dah ke penghujung. Saya rasa boleh tak kita sediakan soalan untuk viewers kita? Saya sediakan. Ya, boleh tak? Boleh. Sebelum kita tutup lah rancangan ni kan. Boleh tak kita bagi soalan kepada viewers kita? Boleh. Okey, baiklah. Siapa ada hadiah ke apa? Ada. Siapa support? Wow. Okey, baiklah. Simple je. Saya bagi 10 tadi ciri. Kalau kau rajin ke nak scroll ke nak dengar balik ke, 10 ciri. Saya minta 5 je. Siapa yang terpantas Ya. Okey, komen yang terpantas saya akan lihat. Ciri-ciri cinta positif, cinta yang positif. Okey, saya nak minta 5 ciri-ciri cinta yang positif kali ada. Sebab Kapten bagi 10, betul tak? Betul. So Kapten, kami nak 5 je.
So yang terpantas menjawabnya kami akan select lah. Okay. Jadi Ada soalan dah? Tak ada soalan apa-apa? saya tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey, baiklah. Saya pun buntu lah memikirkan soalan ni. Alright, baik. Okey, Cik Faizal ataupun Kapten Motivasi, saya mengucapkan banyak terima kasih sebelum kita bunuh diri lah. Ya, mana tahu viewers kita ataupun ialah ibu bapa, penonton, cikgu yang ingin berkolaborasi bersama dengan BJST Nation ni. Okey. Itu nama company ni yang penuh sebenarnya. BJST Nation konsultasi Okey. Macam mana? Oh, Ada media sosial, Ya, kita platform ada, yang boleh kita kita ada follow. Facebook, Okey. kita ada Twitter, kita ada Instagram. Dan kita juga ada YouTube video. YouTube channel. YouTube channel. Masih orang kata sebab bila kita nak selarikan dengan sekarang semua guna kan online bayar zaman sekarang COVID kan. COVID-19. So kita pun kena ikut. Kita pun tak tahu bila nak habis COVID ni kan. Jadi kita kena ikut lah. Dan kita pun dah start ada YouTube ni, kita akan perbanyakkan lagi. Okey, itu dia. Kita boleh follow perkataan dia kalau nak search T-Nation pun boleh. Kalau nak full BJST Nation lah. Betul. Okey. So ada soalan daripada ni ke tak nak? Boleh tak kita tengok apa-apa komen sebab kita orang tadi shock sangat cakap. Saya ada ternampak siapa? Ternampak tadi ada dia tanya nombor 9 kan. Yang 9 saya punya tu tadi. Bahasa cinta, betul tak? Siapa Bahasa tanya ni? cinta. Kan ada orang tanya. Saya tak pasang siapa tadi. Mungkin Cik Zamron Ismail Okey, Cik Zamron Ismail. Cik ke ada adik ke ada lagi tak? Ke dah tak view lagi? Masih lagi. Okey, tak apa. Saya just jawab je Okey, bahasa cinta kalau untuk remaja 5 bahasa cinta ni kalau kita sebenarnya banyak untuk kasih sayang. Untuk maksudnya untuk pasangan, isteri ke apa orang kata sahabat adik-beradik tapi yang saya bagi ni lebih kepada cinta. Orang kata orang pasangan yang bercinta lah. Okey. Couple lah. Okey. Dan dia ada 5, cumanya benda ni datangnya daripada orang kata Mas Ali. kan ilmunya datang daripada ni lah international kan. Jadi yang nombor 5 tu saya akan hanya cerita je tapi tak akan cakap sepanjang lebar lah. Okey. Yang first kali pujian bahasa cinta sentiasa kena, tak ada siapa tak suka puji. Semua suka kena puji kan. Lelaki pun senang puji. Ya betul kan. Sweet mesti suka. Awak nampak kurus kan. Dia punya membuat hari tu. Okey. Yang kedua buat apa tolong buat sesuatu. Okey. Bahasa cinta yang nombor 2 maksudnya apa tahu kalau kita ni bercinta lah. Okey. Contohnya kita nampak kita punya pasangan tu angkat barang berat, kita tolong angkatkan kan, something yang maksudnya kita buat sesuatu tolong. Kan itu pun adalah satu bahasa cinta yang akan orang kata dapat mendabik kita punya hati Okey. Yang ketiga hadiah. Orang suka puji, orang suka hadiah. Okey. Kadang-kadang orang ni tak kata dia cakap tapi kadang-kadang dia bagi hadiah je pun dah cukup. Okey, itu adalah bahasa cinta yang nombor 3 Dan nombor 4 adalah masa yang berkualiti. Okey, masa yang berkualiti ni contohnya macam tadilah Cik Aizah kata ajak makan malam ke bersama ajak berbincang di tempat yang elok lah maksudnya berjanji pun boleh jugalah maksudnya masa yang kualiti lah kan berjanji ke nak baca Yasin ke apa kan okay, tak apa boleh dan yang last ni sebab yang saya sebutkan tadi adalah sebenarnya sentuhan tapi saya rasa tak payah sebut sebab sentuhan ni sebenarnya memang orang kata yang pasangan yang berkahwin lah pasangan yang berkahwin sebab biasanya kalau bukan kita punya norma Melayu kita dia orang setakat macam sentuh tu saya faham. Maksudnya macam ni pat on the back kan macam tu kan jadi kalau kita ni yang kita punya agama tak elok kot jadi saya tak sebut lah kat situ contohnya ada 5 tapi 4 tu je yang kita boleh galakkan lah kita boleh cuba kita boleh adaptasi itu je lah kot. Ada lagi ke soalan-soalan yang Cap nak recap ke ataupun apa-apa? Baca lah saya ni orang boleh banyak ambil masa untuk rehat ni maksudnya macam mana yang tadi tu lah ambil masa rehat ni 7 tips yang ke-7 saya rasa Cap dah ulas kot untuk ambil masa rehat me time me time contoh macam saya dengan kawan bukan maksud saya dalam situasi saya saya memberi me time kepada isteri saya untuk dia meluangkan masa bersama kawan-kawan dia. Okay. So kalau dari sudut remaja pula,
mungkin yang remaja bercinta lah, mungkin dia boleh mengambil masa untuk orang cakap tu rehat sebentar daripada korang asyik bercanda dengan pasangan. Ya, betul. Ingat balik pada lumrah kehidupan korang lah. Sebab biasanya kalau biasanya orang tiap hari jumpa ni kerana tak ada benda nak cakap lah. Mulalah ada something lepas tu. Dan biasanya orang kata PJJ ni fail kan. Tapi sebenarnya bila PJJ ni kalau yang positifnya kan, dia akan cerita benda-benda yang penting. Betul. So sebenarnya mitos ni kata yang orang kata PJJ ni boleh fail sebenarnya. Tak ada bukti pun kata saya dengan mana pun. Okay. So jadi saya rasa untuk sekarang kita dah sampai penghujung. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Faizal bin Zainal alias aka Kapten Motivasi kerana sudi menerima jemputan daripada pihak Kapten Johor. InsyaAllah semoga sedikit serba sedikit lah maklumat dan info-info ilmu yang kita dan Kapten diberikan kepada penonton dan viewers semua, semoga dapat memberikan manfaat lah kepada viewers, insyaAllah. Dan semoga tak lupa juga kepada tim-tim yang terlibat, tim Kapten yang terlibat yang datang hari ini, juga pada rakan saya yang tolong banyak bantulah. Dan semualah yang terlibat dalam menjayakan sesi bicara ni. Semoga boleh saya ucap terima kasih juga. Silakan. Terima kasih kepada unit remaja dan juga Advocate Negeri Johor sebab invite kami dan juga terima kasih dekat tim saya, tim T-Nation sebab membantu saya untuk diskusi sebelum kita mulakan ni. Semoga apa yang kita buat ni berkekalan lah. Semoga kita boleh jumpa di episod yang lain. Saya Muhammad Izzat bin Burhanuddin daripada Kapten Johor, mewakili semua staff dan juga Kapten. Kalau ada tersilap kata, tersasar bahasa, tertypo kata, saya seorang manusia biasa. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.